Okey, jadi seperti biasa, saya ucapkan selamat datang kepada semua pelajar yang hadir pada malam ni. Selamat datang ke kelas saya dan seperti biasa kita akan mulakan kelas dengan bacaan doa. Manakala kaum non-Muslim boleh baca doa ikut agama masing-masing lah ya. Dan untuk agama Islam boleh mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alright, so saya akan mulakan introduction, maksudnya saya akan perkenalkan diri saya dulu sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ni. Okey, jadi saya harap awak boleh nampak skrin saya lah. Okey, so kita lihat. Okey, nama saya ialah Nur Syamirul Amin dan kamu semua boleh panggil saya Yul ataupun kalau rasa susah boleh panggil saya Mirul lah. Dan kalau awak nak panggil saya jika perlu pun boleh. Alright, next, umur saya adalah 21 tahun. Memang agak muda lagi, kira baya-baya kamu juga, so jangan risau. Saya juga merupakan lepasan Diploma Sains Komputer dari UPSI juga. Okay, batch sama dengan Amir. Okay. Dan saya kira baru masuk degree di UTHM bidang statistik industri sekarang ni. Saya mohon melalui rayuan. Jadi saya baru je daftar 24 hari bulan hari tu. Kira baru masuk lah, baru daftar degree. Cumanya saya dah start minggu ketiga dah. Kira advance seminggu daripada kamu semualah. Sebab saya dapat tahu yang kamu sekarang ni dekat week kedua kan. Saya juga ada mohon software engineering dekat UPSI tapi tak dapat. Mungkin tak ada rezeki tapi tak apalah. Saya teruskan dekat UTHM pun dah okey. Alright, untuk tu saya nak bagi tahu sedikit. Saya memang minat kepada bidang matematik dan saya agak kurang sikit dengan computer science. Jadi sebab tu saya boleh tolong kamu semua untuk subjek matematik, discrete ataupun matematik structure. Discrete structure. Okay. Next, apa yang pelajar perlu lakukan sepanjang kelas saya? Okay. Pelajar semua perlu ada plan lah, kena ada perancangan awal. Jadi kalau kamu semua join dalam grup ni, maksudnya kamu semua nak belajar dan nak buat ulang kaji. Anggaplah ini adalah sebagai kelas tambahan. Okay, saya akan gunakan fully bahasa Melayu. Jadi kalau ada yang tak faham saya cakap tu, saya tak boleh nak tolong sebab saya boleh speaking tapi saya tak berapa fasih sangat nak speak English. Okay, sebab grammar saya sangat teruk. Okay, next, kamu juga perlu ada disiplin. Maksudnya kalau saya kata masuk gunakan email siswa, maksudnya kena guna email siswa lah. Okay, tapi hari pertama ni tak apa, tak ada masalah. Sebab apa saya minta kamu semua guna email siswa? Okay, bila kamu masuk Google Meet, dia tak akan gangguan macam tu. Okay, dia ada gangguan sikit dan saya kena admit. Alright, so kalau email siswa ni, kenapa kita kena masuk guna email siswa? Email siswa ni bila awak masuk dia akan terus masuk sebab saya guna email siswa untuk create Google Meet ni. Jadi sesiapa pelajar yang masuk ke dalam Google Meet menggunakan email siswa dia akan auto masuk. Okay, dia akan masuk secara automatik. Sebab tu saya cakap kalau kita guna email siswa dia lagi mudah, tak ada gangguan. Alright, so selain daripada itu, kalau kamu nak reply apa-apa pun, tak kisahlah sama ada nak tanya ke, nak interrupt ke atau nak memberikan jawapan dan pendapat, boleh terus buka mic, boleh terus chat dekat dalam ruangan Google Meet. Tapi kalau chat dalam Google Meet tu saya tak akan nampak lah sebab saya present screen. Okay, jadi better buka mic kita akan pakai mic. Ataupun tekan raise hand untuk angkat tangan untuk jawab soalan dan sebagainya. Alright.
Waktu disiplin. Disiplin ni juga melibatkan kehadiran juga. Kalau kamu masuk pun memanglah kamu masuk sebab kamu yang nak belajar suka-suka kan. Okey, memang kelas kita santai tapi saya jadikan kelas ni sebagai kelas semi formal sebab kamu masuk pun secara percuma. Okey. Dan kamu perlu ada pembahagian masa yang betul. Jadi kalau saya buat pada pukul 8 suku, pukul 8 suku dah kena ada lah dalam kelas. Jangan lewat. Kalau lewat ada sebab tak apa, tak ada masalah. Saya tak marah pun. Okay, yang seterusnya kalau boleh dapatkan full attendance, maksudnya kalau boleh janganlah miss kelas sebab semua perkara adalah penting. Saya terangkan semua sangat penting. Jadi kena ada full attendance dan yang paling penting sekali kalau ada minat tu bolehlah kita anggap awak ada semangat. Okay, kira bila nak belajar ni kita perlukan minat. Sebab apa? Kalau awak tak ada minat, awak tak akan rasa nak belajar langsung dan awak akan rasa setakat awak nak lulus sahaja. Okey, dan awak tak akan mendalami ilmu tu. Awak just hanya sekadar buat dan salin. Sebab tu minat ni kena ada. Tapi kalau tak ada tak apa, jangan paksa diri, awak cuba untuk buat dan cuba untuk lengkapkan apa yang patut. Jadikannya sebagai satu amanah. Alright. Okey, itu sajalah yang saya nak terangkan dan saya memang tak akan buka kamera sepanjang kelas. Sebab apa? Sebab saya memang pemalu. Jadi jangan tanya kenapa saya pemalu. Okey, jangan tanya kenapa saya tak buka kamera. Dan itu memang saya memang suka sangat bercakap dan tak suka buka kamera. Okey. Dan ini merupakan YouTube channel saya. Saya nak minta awak boleh tengok-tengok, jenguk-jenguk. Kalau saya akan buat rakaman kelas ni, saya akan uploadkanlah rakaman kelas ni ke dalam YouTube channel saya dan saya akan buat playlist. Okey, kalau nak subscribe boleh, nak like pun boleh, suka hatilah. Selain itu saya juga ajar pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk subjek matematik dan matematik tambahan. Tapi untuk form 4 rasanya dah nak habis kot. Itulah yang saya lakukan sepanjang masa sekarang ni. Walaupun tengah degree, alang-alang tu saya buat part time mengajar. Okey, itu saja untuk pengenalan diri saya. Tapi belum start kelas lagi, kejap lagi kita start. Okey, dan ni awak boleh contact saya melalui email ataupun nak senang terus WhatsApp. Okey, sebab saya memang fast replyer. Okey, ada share screen ke? oh ya, tak ada Ya, tak ada. Okey, tak apa sebab saya just apa ni? Nak memperkenalkan diri dulu. Okey, tak apa. Saya lupa pula nak share screen. Tapi bagus. Okey, terima kasih sebab ingatkan. Okay, nanti kalau apa-apa terus je interrupt. Okay, terus je interrupt sebab apa ni? Saya tak berapa nampak recording tu sebab saya tak perasan kenapa dia punya ni. Alright. So benda ni tak penting pun sebab ni pengenalan diri saya sahaja. So kalau awak nak apa ni? Nanti saya akan bagi rakaman kelas ni dan nanti awak tahulah apa YouTube channel saya dan sebagainya kan. Okey, dan apa yang saya bagi tahu tadi tu awak just terapkan sahajalah. Maksudnya dari segi kehadiran dan sebagainya. Okey. Jadi kalau ada apa-apa persoalan awak boleh terus tanya tapi bukan pasal diri saya, awak tanya pasal matematik je Okey, awak tanya pasal matematik sahaja. Jangan tanya pasal saya. Okey. So, okey sekarang ni boleh nampak tak skrin saya? Boleh dah. Boleh dah jangan malu-malu untuk bercakap sebab saya memang suka sangat berbual. Itu baru pengenalan pasal diri saya. Jadi saya nak ingatkan lagi sekali kepada kamu semua untuk masuk ke dalam Google Meet ni. Lepas ni lah, okay, next week ni. Okay, lepas ni mungkin minggu depan. Sila masuk Google Meet menggunakan email siswa. Kalau tak tahu email siswa, awak boleh masuk guna email biasa, tak ada masalah. Cuma seeloknya guna email siswa sebab saya tak nak ada gangguan. Okey, bila ada gangguan, saya kena buka balik website ni nak kena admit kamu semua. Okey, sebab apa? Sebab saya dah pakai extension auto admit tapi dia jadi macam bug sikit. Dia macam ada masalah. So saya tak minat nak guna auto admit tu. Okey, nanti jadi problem pelajar tak boleh masuk pula. Alright, so ini Google Classroom yang saya minta awak join. Okay, dan kat sini, ada 51 pelajar. Maksudnya ramailah dah join. Okay, good. Tahniah sebab dah join. Dan semua orang menggunakan email siswa.
Okey, kalau kamu buka di komputer, kamu tak perlu download. Kalau kamu buka di phone pun, kamu tak perlu download lah. Sebab kalau buka di phone, kamu terus buka pada website dia. Alright, so saya lebih recommendkan kalau kamu gunakan laptop atau komputer untuk buka Google Classroom sebab dia nampak jelas. Tapi tak ada masalah kalau nak guna phone pun. Okay, dan sini ada chapter 1. Kalau kelas rakaman kelas ni saya akan letak dalam ni. Dan untuk latihan saya akan letak dalam ni lah, ikut chapter berapa. Okay, dan itu je lah dalam Google Classroom ni, itu sahaja penggunaan dia. Dan kalau nak tahu, sebenarnya kat tepi ni, dekat stream ni ada link Google Meet. Kamu boleh tekan join dan kamu akan dapat masuk secara automatik. Dan sebab ialah kamu masuk ni pun guna email siswa kan, bila tekan dia akan jadi automatik masuk. Jadi nanti kalau ada apa-apa melibatkan Google Classroom, ada masalah ke, bawa boleh PM saya atau DM dalam grup. Alright, so siapa yang belum masuk nanti jangan lupa untuk masuk dalam ni Google Classroom. Okey, untuk Google Classroom ada apa-apa masalah tak? Tak ada. Tak ada Alright. Okey, so ada 46. Okey, sebelum tu saya nak kamu saya nak tanya, siapa dari kat sini adalah pelajar diploma? Sila tekan raise hand. Okey, jap, saya tak apa nampak. Okey, ramai kot. Okey, boleh turunkan tangan. Okey, yang kat sini yang diploma kira berapa belas, so selebihnya saya anggap pelajar degree lah. Alright, tak apa. Jangan risau sebab silibus dia sama. Okey, silibus dia adalah sama. Okey, kita akan mulakan kelas kita pada chapter 1. So saya akan buka notes. Untuk nota nota yang saya akan ajar. Alamak. Boleh download dekat Google Classroom tadi. Okay, kat sini classwork, awak pergi kat classwork, cari dekat sini 1.1 untuk hari ni part 1. Okay, hari ni part 1 sahaja. Minggu depan part 2 sebab part 1 sahaja sempat untuk hari ni. Okay, siapa yang dah download, awak boleh try buat preparation Okay, mana ni? Discrete Math 1.1. Okay. So kita lihat kat sini example 1. Okay, kita akan belajar statement dan proposition. Okay, apa itu statement? Okay, sekejap ada pelajar masuk. Okay, mana tadi? Okay, apa itu statement? Apa yang dimasukkan dengan statement? Kalau statement ni dalam bahasa Melayunya adalah pernyataan. Okay, statement maksudnya pernyataan. Sekejap saya... Okay, statement maksudnya pernyataan. Maksudnya awak kena faham dia adalah satu ayat. Okay, ayat penyata. Okay, statement ni boleh jadi ayat penyata. Statement ni juga boleh jadi apabila sesuatu ayat tu mempunyai tanda sama. Okay, tanda sama, tanda lebih, tanda kurang, tanda lebih dan sama dengan, atau tanda kurang dan sama dengan. 5 simbol ni dan ayat penyata merupakan statement. Okay, merupakan statement. Itu sahaja tips yang saya boleh bagi tahu pada pelajar. Untuk awak kenal pasti apa itu statement, tips yang pertama adalah kenal pasti adakah ayat itu ayat penyata. Okay, ataupun kalau dalam bentuk matematiknya, adakah dia mempunyai simbol-simbol 5 ini. Okay, kalau dia mempunyai 5 simbol ni, maksudnya dia adalah statement. Jadi kita lihat. Okay, kita lihat di sini. Untuk yang pertama, X melebihi Z. Maksudnya, kita nampak dia ada simbol lebih. Okay, kita nampak ada simbol lebih, maka kita pun anggap dia sebagai statement.
Okey, ni saya nak terangkan statement dulu. Proposition nanti saya terangkan. Okey, statement ni kita lihat. Dalam satu sentence ni, dalam satu ayat ni, ada tak simbol tu? Kalau ada, okey, kita boleh congak, kita boleh cakap dia merupakan statement. Okey, ataupun pernyataan lah. X melebihi Z. Ataupun yang seterusnya awak lihat kat sini, Y kurang daripada 12. Okey, jadi kita pun anggap ada je simbol ni wujud, kita tuliskan dia sebagai statement. Okey. Itu berkenaan dengan melibatkan simbol. Okey, itu melibatkan simbol. Tapi apa pula kalau melibatkan dengan ayat? Macam mana nak tahu ayat penyata ni? Macam mana ayat penyata ni? Okey, ayat terbahagi kepada 4 kategori. Kita ada ayat penyata, kita ada ayat seruan, kita ada ayat perintah, dan kita ada ayat tanya. Tapi biasanya dalam 4 kategori ayat ni, kita cuma anggap ayat penyata sahaja yang merupakan statement. Manakala 3 lagi ni bukanlah. Kalau ada tanda seru, bukan. Kalau ada macam arahan ataupun minta kita buat sesuatu, maksudnya bukanlah. Contohnya kat sini kita lihat, is this your shirt? Dan dekat sini ada tanda soal. Okey, bila kita nampak ada tanda soal, kita boleh faham bahawa ayat ni merupakan ayat tanya. Jadi dia merupakan dia bukan statement. Dia akan jadi no. Okey, boleh faham tak? Faham. Okey. Yang lain kalau faham tulis faham kat ruangan komen, kalau malu nak bercakap. Alright. Ini untuk statement lah. Jadi kita lihat lagi sikit. 123 melebihi 220. Kita tak nak jawapan dia. Maksudnya, yelah kita fahamlah 123 tu lebih kecil. Tapi kenapa kat sini dia gunakan simbol lebih besar? Tak apa, jawapan tu jangan fikir dulu. Yang penting kita nak tahu adakah dia statement. Kalau dia ada simbol, terus je kita katakan dia adalah statement. Senang sangat nak congak. Sebab kita nak tengok dulu apa itu statement. Nanti kita go through kepada proposition. Okey, itu berkenaan dengan ni lah simbol. Saya harap awak faham yang ni lah. Simbol dengan ayat tanya dan sebagainya. Okey, perkara yang paling penting yang awak kena tahu di sini yang tak ada dalam slide adalah simbol by conditional. Okey, simbol by conditional. Simbol by conditional ni adalah simbol P dan ada arrow dia dengan Q yang membawa maksud kepada P sama dengan Q. By conditional ni maksudnya adalah tanda sama sebenarnya. Okey, equivalent. Okey, dalam bahasa lain dia adalah equivalent. Equivalent maksudnya equal. Tanda samalah. Jadi, by conditional ni dia boleh ungkapkan dalam perkataan equivalent. Okey, dia boleh jadi perkataan equivalent atau dia boleh jadi perkataan if and only if. Okey, dan dia boleh jadi lagi satu perkataan baru, implied. Okey, implies and implied by. Macam inilah something. Saya tak ingat macam mana. Dia macam apa orang kata perkataan yang susah sangat nak jumpa. Dia ada perkataan if and only if dengan perkataan implies and implied by. Maksud dia sama dengan by conditional. Okey, maksud dia sangat sama. Dia cuma dalam bentuk ayat. Tapi sebenarnya dia adalah simbol. Contohnya kalau kita lihat di sini yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, row yang kelima ni 2 tambah 2, if and only if 2 kali 2. Maksud dia sebenarnya adalah 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 2. Okey, faham tak? Maksud dia kita tukarkan ayat tu, bukan ayat, kita tukarkan beberapa perkataan ni dengan simbol. Okey, dengan simbol by conditional tu. Kita tukarkan dia, kita jadikan dia sebagai simbol. Maksudnya kalau awak jumpa je perkataan ni, terus je awak tukarkan dia jadi simbol. Jadi ini adalah soalan-soalan yang jarang keluar, tapi bila keluar sekali, jangan gopoh, jangan kalut.
Okey, memang senang sangat sebab kita boleh tahu, kita boleh nampak dia sebenarnya adalah simbol. Okey, dia simbol tapi diungkapkan dalam ayat. Alright. So nanti kalau awak lihat kat sini kan, 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 2, maksudnya dia ada simbol ni, kita boleh anggap dia sebagai statement. Nampak tak? Walaupun jawapan dia salah. Okey, jadi kita pun tulis sahaja statement yes. Ini soalan yang saya boleh katakan sebagai kebat. Kategori kebat lah, susah sikit. Jadi hati-hatilah dengan ni, dengan yang last kali. Okey, sama je. If and only if ni pun sama, statement. Okey, so 14 tolak 4 ni dah nampak jelas lah dia adalah statement dan sebagainya. Ni pun statement. 12 bahagi 4 ni macam tak ada simbol yang orang kata 5 ni lah. Nampak tak? Dekat sini 12 bahagi 4 ni, dia tak ada apa-apa simbol kurang, dia tak ada simbol sama dengan, maksudnya dia bukan. Sebabnya dia macam seolah-olah minta awak cari jawapan 12 bagi 4 tu berapa sebenarnya. Macam itulah sebenarnya. Dia sebenarnya bertanya kat awak, 12 bahagi 4 tu berapa. Jadi sebenarnya ini adalah ayat tanya. Okey, ini adalah ayat tanya. Tapi dalam bentuk matematik. Sebab dia tak ada jawapan. Okey, ini adalah ayat tanya. Macam seolah-olah dia tanya awak lah. So jangan terus orang kata, ada simbol lah. Terus jawab yes. Jangan macam tu. Simbol dia ada 5 sahaja. Ni sahaja simbol dia. Dan hati-hati bila nampak macam ni, ini bukan dia punya statement. Kalau bukan statement, automatic bukan proposition. Dia macam ketua. Ketua kepada segalanya. Kalau bukan statement, automatic bukan proposition. Okay. So next. Okay, dah banyak conteng dah ni. Apa lagi okay, ni ayat penyata. Ayat penyata bahasa Melayu. Bahasa Melayu pula, bahasa Inggeris. Ada nokta kat sini. So boleh nampak dia adalah satu ayat. Ni pun sama. Elephant are smaller than cat. Sebenarnya salah terbalik ni. Okay, dan ni pun tadilah yes. So saya harap awak faham apa itu statement. Okay. So ada apa-apa nak tanya tak untuk statement? Tak ada. Tak ada. Okay, kita lihat kat sini. Yes. Maksudnya perkataan if and only if tu ialah simbol tanda sama. Yeah, betul. Ada lagi satu selain daripada if and only if ni ada lagi satu. Ni hati-hati perkataan yang awak jarang jumpa ni. Implies and implied by. Saya jumpa kat Google ambil yang ni. Ini pun penting ni. Dia jarang keluar ni. Tapi yang paling famous keluar dekat sini adalah if and only if. Ni paling famous. Okay, famous sangat jadi artis. Okay. So kat sini awak kena take note kalau awak tak sempat nak catat, awak just tengok balik rakaman ni sebab saya tak akan bagi balik contengan ni. Jangan risau sebab nanti apa ni? Saya akan upload jawapan sebab saya dah buat jawapan dah. Sekejap saya cek balik. Ni jawapan saya lah tapi gitu-gitu je lah, awak boleh tengok nanti. Okay, tak nak bagi jawapan bocor, biarkan dulu. Okay, tutup balik. Alright, so itu berkenaan dengan statement. Jadi kita lihat pula apa itu proposition. Okay, sekejap saya padam balik benda contengan-contengan ni. Yang penting je saya tak padam. Sekejap saya padam yang contengan ni. Saya suka ajar macam ni sebab apa? Dia macam ibarat whiteboard sebab saya pakai drawing tablet. Sekejap. Okay, ingat saya dah conteng kat sini. Ini tanda sama dia macam ni. Alright, so itu berkenaan statement dan kita akan beralih kepada proposition. Okay, apa itu proposition? Proposition ni maksudnya adalah sesuatu statement yang kita dapat tahu jawapan. Macam mana tu? Okay, kita lihat kat sini. Contoh kat sini, saya nak bagi tahu kat awak. X lebih besar daripada Z ni. Okay, nanti ni saya kecualikan jap nanti saya ajar awak yang ni. Yang ni nanti, yang ni nanti jap mana dulu saya nak nampakkan. Okay, yang ni lah, yang ni nampak jelas. 14 tolak 4. Okay, 14 tolak 4 ni, saya tahu awak dah faham 14 tolak 4 tu adalah 10.
Memang satu je jawapan yang kita boleh hasilkan, iaitu palsu. Okey, memang ada satu sahaja kebenaran dia, iaitu palsu. Maksudnya saya boleh cakap ini adalah salah. Sudah terang lagi bersuluh bahawa jawapan ini salah, memang tak ada betulnya. Jadi maksudnya dia adalah proposition. Okey, maksud dekat sini adalah proposition ni mewakili satu jawapan sahaja. Mewakili satu jawapan sahaja. Okey, mewakili satu jawapan sahaja. Okey, sama ada benar atau palsu. Okey, sama ada benar atau palsu. Dia tak boleh kedua-duanya. Maksudnya dia hanya satu sahaja dia boleh pilih. Sama ada betul atau salah. Kalau dua-dua jawapan tu ada, so dia bukan proposition. Nanti saya terangkan yang itulah. Jadi untuk yang sekarang ni, untuk kes soalan ni, kalau 14 tolak 4 ni adalah 9 ni adalah salah, jadi memang salah je jawapan dia. Tak ada betulnya. Memang ada satu sahaja jawapan. Jadi kita katakan dia sebagai proposition. Ini definisi proposition yang asal. Okay, ni definisi. Nanti saya ajar cara congak. Okay, ni definisi dia. Okay, next. Apa lagi Okay, yang ni. Y kurang daripada 12. Ni nampak macam senang juga untuk awak hafal. Kenapa dia bukan proposition? Kenapa Y kurang daripada 12 ni bukan proposition? Okay, sebab Y ni adalah huruf atau variable. Okay, saya tulis kat sini. Kenapa Y kurang daripada 12 ni bukan proposition? Sebab dia adalah variable. Variable dalam bahasa Melayu adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni maksudnya dia boleh macam-macam. Sama ada Y ni awak boleh letak. Y ni awak boleh letak seperti negatif 2. Sorry. Y ni awak boleh letak seperti nombor apa-apalah. Contohnya nombor negatif 20. Contohnya Y ni awak boleh letak nombor 20. So Y ni kita tak tahu apa nombor sebenar dia. Jadi kan, kalau Y dia negatif 20, memang betul lah dia lebih kecil daripada 12. So yang ni kita boleh cakap dia adalah true ataupun benar. Tapi apa jadi kalau Y itu 20? 20 lebih kecil daripada 12. Jawapan dia akan menghasilkan false ataupun palsu. Jadi di sini, Y ni kita tak tahu sama ada dia betul ke salah. Sebab dia boleh jadi betul. Dia juga boleh jadi salah. So dia ada dua jawapan. True and false. Okay, dia boleh jadi dua jawapan. Sebab dia variable. Dia boleh berubah-ubah. Okay, sebab nama pun pemboleh ubah. Kan, variable kan pemboleh ubah. So dia boleh ubah-ubah lah suka hati dia. So hati-hati Variable adalah pemboleh ubah di mana dia tak boleh ada dengan nombor. Kalau tak nanti dia akan menghasilkan dua jawapan yang berbeza. Jadi sebab itulah dia bukannya proposition. Ini berdasarkan definisi. Okay, definisi proposition. Kalau awak rasa kurang faham tak apalah, itu standard. Sebab ini definisi dia. Okay, Y boleh jadi macam-macam. Okay, ada juga lagi satu kat sini. Sama juga cerita dia pada X tolak 9. Okay, sama je. Kalau X ni awak letaklah apa-apa pun. Contohnya awak letaklah X ni sama dengan 11. Okay, X sama dengan 11. So kalau 11 tolak 9 sama dengan 2. Betul lah kan? Okay, awak boleh cakap ni adalah benar. Tapi kalau X tu adalah lain. Tiba-tiba X tu awak letak pada nombor lain. Contohnya nombor 12. 12 tolak 9 berapa? Dapat 3 kan? So dia akan jadi palsu. Sama juga kat sini kita akan mendapat dua jawapan yang berbeza. Sama ada dia ni betul ke salah sebenarnya? Kita tak tahu. So dia automatik dia bukan proposition. Okay, dia akan jadi no. Okay, jadi sebab tu saya cakap ada cara sebenarnya nak congak. Macam mana kita nak tahu tanpa kita anggap atau imagine X tu berapa, Y tu berapa. Macam mana kita nak tahu? So itu yang saya nak terangkan nanti. Okay, so ini definisi dia. Definisi dia. Kalau saya buat satu kesimpulan kat sini. Sekejap saya padam balik contengan ni. Saya tulis balik. Saya tulis balik apa itu proposition. Okay, conclusion saya buat satu conclusion kat sini. Proposition ialah saya tulis bahasa Melayu je lah. Proposition ialah
statement yang ada satu jawapan. Statement yang ada satu jawapan atau satu kebenaran lah. Satu kebenaran sama ada benar atau palsu. Okey, ni saya buat dalam bahasa Melayu je lah. True ataupun false. Dekat sini saya akan startkan perkara yang paling penting, tak boleh ada dua jawapan. Okey, tak boleh benar dan palsu dalam satu masa. Benar dan palsu. Dalam satu statement lah. Okey, maksudnya macam tu. Okey, jadi kat sini saya nak bagi satu kesimpulan bahawa dia mestilah pilih satu sahaja, sama ada betul atau salah. Kalau ada dua-dua sekali jawapan, maksudnya dia bukan proposition. Ini adalah definition dia. Okey, nanti saya ajar cara congak. Okey, jap. Ni siapa nak salin lah. Sorry lah sebab tulisan buruk sikit. Okey, untuk definition ni ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Okey. Saya nak bagi lagi satu contoh. Contohnya kalau macam ni saya belum habis lagi tau sebenarnya. Kenapa X lebih besar daripada Z ni adalah proposition? Kenapa pula Bukan ke boleh ubah tu kita tak tahu jawapan dia. Okey. Ni saya nak ajar tips. Kalau ada dua huruf, maksudnya bukan dua huruf lah. Kalau dalam satu statement ni, dia semua huruf. Ni kita lihat semua huruf, semua variable. Senang cerita semua variable lah. Okay, bila semua variable, automatic proposition. Itu je saya nak ajar. Kalau semua variable, automatic proposition. Tak perlu pening-pening dah. Tak perlu nak cari betul ke salah. Tak perlu. Kalau semua variable, automatic proposition. Ni tips. Yang kedua, kalau ada variable dan ada nombor. Okay, variable ada nombor. Plus nombor. Okay, nombor atau number lah tak kisah. Bila ada variable dengan nombor dalam satu statement yang sama, automatik dia akan jadi no. Nampak tak? Ada nombor, ada huruf. Tak boleh. Dekat yang ketiga pula. Dekat yang keempat ni, 123 dengan 220. Semua nombor. Okay, semua nombor. Tak ada variable langsung. Jadi kita boleh cakap ia adalah proposition. Nampak tak? Dia punya cara congak dia sangat senang. Kemudian, sama juga dengan yang ni. 2 tambah 2, semua nombor. 2 kali 2 pun nombor juga. Okey, sama. Semua nombor. Sama juga proposition. Dia jadi lebih senang. Ni pun sama, semua nombor dan seterusnya. Okey, semua nombor. Yang ni bukan sebab dia ada huruf campur nombor. Okey, ni ada X, ada 9, ada 2. So dia adalah huruf dengan nombor. Tak boleh. Huruf campur nombor. Tak boleh So tak boleh. Salah. Itu cara nak congak. 12 bahagi 4 ni dia maksudnya dia tak lengkap statement. Dia bukan statement, automatic, bukan proposition. Ini automatic dia proposition lah sebab dia ayat biasa. Ayat biasa memang sentiasa proposition. Yang ni memang kita boleh tahulah. Dan yang ni semua huruf. Okey, ni adalah semua variable.
Ni semua variable. Tak perlu pening-pening. So dia automatic yes. Nampak tak? Beza kefahaman cara awak nak mencongak soalan ni dan cara awak nak memahamkan definition. Dia sangat berbeza. Kalau awak baca definition sahaja, mungkin separuh daripada pelajar dalam kelas ni akan faham. Tapi kalau awak belajar cara untuk mencongak soalan ni, saya rasa awak semua boleh faham. Nampak sangat-sangat jelas. Okey? Jadi untuk tu saya harap awak boleh fahamkan apa yang saya terangkan dan saya nak tengok betul tak awak faham. Sebab saya akan bekalkan latihan. Sekejap ni saya padam balik jap. Banyak sangat conteng. Okay, so ni nampak semua nombor dan variable. Okay, sekejap So maksud dia tak boleh bercampur lah kan? Dia tak boleh bercampur dalam satu ayat. Dalam satu ayat tau, maksudnya dalam satu sentence ni, sebaris. Dia tak boleh campur. Okay, sekejap ni, kita tengok soalan ni. Oops. Okay, so kita tengok ni saya bagi contoh satu jap. Okay, 2 kuasa 2 sama dengan 4 dan 3 tolak 2 sama dengan negatif 1. Okay, saya nak tanya dulu, adakah ada statement? Okay, statement. Sebab apa? Sebab ada sama dengan? Sebab ada sama dengan yes. Waktu tulis apa-apa, yes ke, tanda right ke, sekati. Sebab kita tak tahu dia punya jawapan, soalan dia dalam bentuk objektif atau tidak. Okay, and then, adakah dia proposition? Yes. Okay, kenapa yes? Sebab dia tak bercampur. Sebab dia semua nombor. Yes, semua nombor. Nampak tak? Boleh congak kat sini. So yes lah. Oops, kita guna warna lain. Sekejap. Yes, yes. Okay. So senang kan? Nampak tak? Okay, kat sini nombor 2 ni macam mana? X tambah Y tambah Z implies and is implies by apa semua ni yang panjang betul. Y tambah Z tambah X. Yes. Okay. Yes. Okay, good. Yes. Proposition ke tak? Yes. Okay, yes. Nampak senang. Tak perlu kalut sangat. Okay, next yang ketiga. Statement ke bukan? Bukan statement. Bukan. Tengok betul. Bukan. Tengok betul. Statement. Okay. Ada sama. Nampak tak? Kecil dia nyorok kat sini. Okay. Yes. And then, adakah dia proposition? Bukan. Bukan. No, kat sini. Nampak sebab ada Z. Ada campuran huruf kat sini. So hati-hati tau. Sebab kadang-kadang simbol ni kita tertipu dengan simbol bahagi, dengan simbol tambah. Sebenarnya ada lagi satu simbol yang sama dengan ni kita tak nampak ni. Hati-hati. Itulah orang kata jangan excited sangat jawab. Okay. Next. 21 bahagi 3. Okay, bukan. Automatic bukan proposition. Okay, good. Next. Statement. Okay. Kenapa statement? Sebab dia ada sama dengan. Ini. Lebih dan sama dengan. Ambil je. Yes. Dan automatic bukan proposition sebab dia ada nombor campur dengan huruf. Okay, nampak dah. Okay, yang ni automatic. Apa? Ni baca. Please have a seat ni apa? Statement. Ayat perintah. Okay, good. Ayat perintah. Ayat perintah. Sebab dia suruh kita duduk. Arahan tu, arahan. So, dia no, bukan. Hati-hati nampak macam ya tapi bukan. Dia bukan automatic terus. Good. Kucing sana memang sangat comel. Statement. Okay, yes. Walaupun ada orang cakap tak, biarkan je. Abaikan. So, dia yes Okay. So, X tolak Y, if and only if, 2 tolak 3. Ni apa? Yes. Yes, statement. Proposition. Bukan. Okay, no, good. Bagus. Jangan tertipu walaupun if and only if ni tak semestinya dia proposition. Ada juga sometimes dia ada bercampur. So, hati-hati.
Okay, ni Daniel has wrote the letter. Statement. Statement. Ni hati-hati tahu, dia bukannya minta please write the letter, tapi dia cuma bagi tahu situasi Daniel tu menulis letter. So automatic dia ni lah proposition. Sebab dia ayat biasa. Okay, dua akhir ni macam mana? Statement. Statement ada sama dengan. Okay, good. Statement. Bukan. No, statement. Darab. Darab tu bukan X Kalau X. Yes. Statement. Proposition. Nanti saya rasa saya sepatutnya gunakan orang kata font lain sikit lah bagi dia nampak macam darab. Tapi tak apalah. Ni darab bukan X. So ni adalah operasi. Bila operasi maksudnya tak ada huruf lah, kita boleh katakan dia proposition. Dan akhir sekali ni sama juga, X ni maksudnya darab. Okay. Kalau awak nak tahu beza darab dengan huruf X kan, huruf X ni biasanya duduk rapat dengan nombor lah kan, macam 361X, macam tu barulah X. Tapi kalau 361 selang X maksudnya dia darab. So awak kena faham konsep dia. Ataupun lepas ni saya tak guna X, saya akan guna dot. Dot ni maksudnya darab. Okay, so yang ni pun awak boleh nampak dia yes dan yes. Senang je. Okay, so lepas ni tak ada masalah lagi untuk statement dan proposition. Okay, senang je. So, itu nombor 1. Okay, jadi saya nak bagi kamu rehat sekejap, 3 minit sebab saya nak pergi toilet sekejap. Kalau ada apa-apa soalan, awak boleh tinggalkan dekat ruangan Google Meet. Okey, sekejap ada yang tanya. Untuk yang X tolak Y, if and only if, dia kira sebagai statement. Yes. Okey, kenapa dia kira sebagai statement? Sebab perkataan if and only if ni ditulis sebagai tanda sama. Okey. So perkataan if and only if dan perkataan apa lagi satu? Kat sini tadi soalan tadi ada. Ni implies implies and is implies by. Apa benda tah ayat dia. Berbelit-belit nak sebut. Okey, yang ni kita boleh tuliskan dia sebagai tanda sama. Ni tanda sama dan if and only if ni pun sama. So dua perkara ni memang susah sangat kita nak jumpa, tapi kalau jumpa jangan kalut Dia adalah statement.
Ni pun penting sebab nanti awak akan belajar pada chapter 1.2 di mana kita akan guna lebih banyak by conditional punya simbol. Okay, by conditional ni kalau awak nak tahu kenapa, awak akan tahu sekejap lagi sebab dalam bahasa Melayu dia akan berkait seperti mana awak belajar masa tingkatan 4. Okay, nanti saya terangkan yang tu untuk converse dan seterusnya. Alright, so kita akan, dah pukul 9:01 minit, jadi kita akan sambung dengan example 2. Okay, ini dah ada kan jawapan kat kamu punya word. Sekejap saya padam balik jawapan tu dan saya ajar balik. Saya padam sekejap. Okay. Ni example 2. State the conditional, converse, inverse and contrapositive. Okay, yang ni sebenarnya awak dah belajar masa sekolah menengah tingkatan 4. Conditional maksudnya implikasi dalam bahasa Melayu. Converse maksudnya akas. Siapa yang ingat dia tahu. Okay, penakulan matematik. Okay. Cumanya lagi dua ni awak tak belajar lagi sebab kat sini adalah topik baru untuk tingkatan 4 KSSM, tapi tak apa, kita akan belajar hari ini. Okey. Inverse dalam bahasa Melayunya adalah songsangan ataupun songsang, dan kontrapositif lah. Okey, ni kontrapositif. Nanti kita tengok apa fungsi empat-empat benda ni. Okey. Dan saya ajar untuk kita selesaikan soalan yang melibatkan conditional, converse, inverse dan kontrapositif. Saya lebih suka kalau pelajar dia akan ikut susunan. First adalah conditional, second adalah converse, yang ketiga adalah inverse dan yang keempat akhir sekali adalah kontrapositif. Kedudukan bagi keempat-empat syarat ni adalah yang pertama mestilah P pergi ke Q. Okey, maksudnya kita pernah belajar dulu, masa dulu kita buat implikasi jika maka. Kalau siapa ingatlah. Jika P maka Q. Yang ni bahasa Melayu Jika P maka Q. Tapi dalam bahasa Inggeris kita cuma ubahkan dia punya perkataan. Jika kita ubah jadi if. Dan maka kita akan ubah jadi then. Jadi dia akan jadi if P then Q. Jadi kat sini kita ada ayat P dan kita ada ayat Q, kita cuma masukkan ke dalam conditional ni sahaja. So kita masukkan, kita salin sahaja, kita akan tulis jawapan dia seperti inilah. Okey, sekejap saya ketepikan. So kita akan tulis if I eat an ice cream. Kita salin balik, jangan ubah apa-apa. Okey. Kemudian kita akan sambungkan ayat dia, then apa? I will become happy. Dia punya Q lah. I will become happy. Okay, ini adalah conditional di mana kita kena faham. Conditional ni adalah straight daripada P pergi kepada Q. Jika P, maka Q. Ataupun dalam bahasa Inggeris, if P, then Q. Jadi awak nak tahu senang awak buat macam ni. Kotak ke, tak nak buat kotak pun tak apa. Yang penting ikut susunan. Okay, ikut susunan biar hafal. Senang. Mana tahu siapa first, siapa yang second. Okay. Kemudian, converse. Converse ni kalau lihat di sini, rumus dia terbalikkan sahaja. Okey, nama pun akas kan. Akas ni dulu kita pun buat terbalik sahaja kan. Jadi kita terbalikkan. Jika maka seperti biasa kekalkan if, tapi yang terbalikkan adalah ayat dia sendiri. Ayat Q dengan ayat P. Okey, jadi apa yang awak kena buat adalah salin balik. Okey, if I will become happy, kemudian then, akhir sekali awak gantikan dengan P pula.
Then I eat an ice cream. Okay, saya copy paste je sebab malas nak tulis. Jadi senang je conditional dengan converse. Okay, conditional dengan converse senang sahaja. Lama saya terpotong pula yang ni. I will become happy. Sekejap. Okay, dua yang atas ni akan mempengaruhi dua yang bawah. Okay, sebab tu saya cakap ikut susunan. Sebab conditional dengan converse ni kalau dah dapat, automatic awak boleh dapat converse dengan kontrapositif. Okay, apa pula beza conditional converse dengan inverse dengan kontrapositif? Apa beza antara dua ni dengan dua ni? Apa beza? So kalau lihat di sini P implies Q. Kemudian di sini Q implies P. Tapi yang bawah pula sama je, tak ada beza. Yang bezakan dia adalah simbol negatif. Maksudnya dia akan apa orang kata? Songsangkan. Dia akan songsangkan kebenaran. Okey, dia akan songsangkan kebenaran. Jadi kan kalau saya akan ambil balik ayat yang asal, dua asal ayat atas ni. Saya salin balik kan? Okey, saya salin balik. Tapi saya akan tambah satu perkataan apabila negation P ni membawa maksud terbalik. Okey, kita punya kebenaran kita terbalik. Kalau saya kata, okey, kalau orang pertama ni kata ya, kita gunakan songsangan atau negation, dia akan jadi tidak. Okey, dia akan jadi tidak. Okey, dia akan jadi tidak. Maksudnya yes akan jadi no, no akan jadi yes. Dia akan bertukar terbalik. Okey, apa itu yes jadi no, no jadi yes? Okey, saya padam balik gambar ni. Okey. Bila I eat an ice cream, apa lawan bagi I eat an ice cream? Apa lawan dia? I'm not lah, ataupun I not kan? I not eat, ataupun I do not. I do not lagi sedap ayat dia. I do not eat an ice cream. Maksudnya ya jadi tidak, ataupun kita nafikan balik ayat tu. Dia punya negation P ni maksudnya terbalikkan apa yang kita buat tu dengan apa yang kita tak buat. So I eat jadi I do not eat. Kalau kat sini untuk Q sama juga. Kalau dia kata I will become happy, automatic dia akan jadi I will not. Okay, I will not become happy. Dia cuma tambah perkataan not ataupun awak terbalikkan. Kalau not jadi I will lah. Maksudnya dia hilang not tu. Ikutlah ayat tu sendiri. Okay, so kita lihat lagi. Kontrapositif sama macam converse, cumanya kita just ambil balik daripada inverse, kita terbalikkan. Tengok ni kan, I will not become happy ni, kita ambil, kita letak depan. Benda yang sama macam yang kita buat converse tadi, kita terbalikkan. If I will not become happy, then I do not. Nanti tulis cantik-cantik lah, dia akan jadi I do not eat an ice cream. Ni saya padam jap, saya ketepikan. Okay, dia jadi macam ni lah. I do not eat ice cream. Dia memang leceh sikit nak menulis. Tapi jangan risau, biasanya soalan ni soalan objektif. Kalau ada lah. Ini kita tepikan. Oops. Dan seterusnya lah. Dia jadi susunan ayat tu. Senang je, benda ni senang. So at least kita dah boleh cover 4-4. Okay, conditional dapat, converse dapat, inverse dapat, dan kontrapositif pun dapat. Itu apabila soalan ni dia bagi apa itu P, apa itu Q. Senang je. P apa, Q apa, dan seterusnya. Okay, yang ni tak perlu salin sebab yang ni pun dah ada dalam contoh kan. Okay, so kita tengok. Kita tengok satu je latihan yang ada dekat sini. Kalau ada lah sekejap. Ni ada 3 soalan, kita ambil satu je. Soalan 2i lah. Kita ambil 2i. Okay, kita tengok sama-sama.
Okay, template ni saya ambil balik. Okay, state the conditional, converse, inverse, and contrapositive. Given that Marina will go camping. Given that P, Marina will go camping. Q, Ahmeng will not go to the cinema. Jadi, untuk conditional, apakah jawapan dia? If Marina will go camping, then Ahmeng will not go to the cinema. Okay, senang je kan? Directly answer. Okay, so if ni ambil balik if P, yang ni saya malah nak salin. Okay, so nanti awak tahu jawapan dia akan jadi then Q lah. Dia ada banyak. Nak tulis then boleh, tak nak tulis pun tak apa. Bergantung pada kemahiran masing-masing. Sebab, kenapa? Kenapa kita nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Nanti saya explain. Soalan 2 ni saya tak nak explain dulu. Okay, and then yang seterusnya sama, if Q, then P. Dan seterusnya awak terbalikkan negation P, then negation Q. Okay, ni saya nak tanya untuk inverse code. Inverse. Kalau converse senang lah kan? Okay, inverse ni apa jawapan dia? If Marina will not go to camping, then Ahmeng will go to the cinema. Okay, first awak tambahkan will not go. Kemudian Ahmeng ni awak akan padam not ni. Oops. Maksudnya apa yang saya nak terangkan kat sini adalah terbalikkan kebenaran tu. Maksudnya kalau dia cakap dia nak pergi camping, awak cakap dia tak nak pergi. Tapi kalau dia cakap dia tak nak pergi sinema, awak cakap dia pergi sinema. Kita terbalikkan ayat tu. Terbalikkan dari segi dia punya kebenaran tu. Okay, bukan terbalikkan ayat tapi terbalikkan kebenaran tu. Ini inverse. Apa yang masukkan dengan negatif? Kita terbalikkan kebenaran. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai penafian. Penafian ni maksudnya adalah orang pertama, orang A ni cakap ya, lepas tu orang B ni cakap tidak. Okey, orang B ni cakap tidak. Ni adalah orang yang suka berdebat, orang yang suka bergaduh. Itulah penafian. Biasanya berlaku pada kes mahkamah dan sebagainya. Sebab tu kan kita boleh cakap soalan ni melibatkan debat. Sebab kita pun nak berlawan, nak bertanding siapa yang betul, siapa yang salah. Itulah jadi penafian. Jadi senang sahaja. Tambahkan. Apa itu negation? Just terbalikkan penafian. Okay. Dan ini dia jadi negation P dan negation Q. Dan ambil balik ni, jawapan yang inverse ni terbalikkan sahaja. Terbalikkan kedudukan dia lah. Dan seterusnya. Ini senang je. Tak perlu pun saya nak terangkan sangat. Sebab soalan nombor 2 ni memang directly answer. Okey, ada apa-apa nak tanya tak berkenaan dengan nombor 2 ni? Tak ada. Nak tanya-tanya je sebab tak perlu malu-malu. Okay, so nanti kalau nak tahu jawapan dia, sekejap saya terus ambil jawapan dia sebab saya malah nak salin sebenarnya. Sekejap mana buku jawapan tadi? Kena buka balik. Okay ni. Oops. Okay ni jawapan dia tadi yang kamu cakap tu. Minta maaf lah mudah sikit. So kalau lihat kat sini, saya pun tulis if Marina will go camping, ni directly ambil P. Sekejap Ni directly ambil P. Kemudian yang ni directly ambil Q. Kemudian yang ni kita ambil Q, yang ni kita ambil P. Dan ni kita letakkan, nampak not maksudnya saya letakkan warna merah ni sebagai negation P. Dan not yang kat sini dah hilang Kita dah potong not tu, dia jadi negation Q. Ni dia dah hilang lah. Will not go tu dah hilang. So dia tinggal will go. Dan ni pun sama, tarik balik will go, negation Q. Dan tambah lagi negation P kat sini. Senang sahaja.
Cuma yang paling menyakitkan hati bila nak menyalin lah. Yang menyalin tu memang sakit hati sikit. Tapi tak apa. Okay, so itu berkenaan dengan soalan nombor 2. Okay, 9 suku dah. Saya dah buka slide lah. Sekejap. Ada lagi 2 soalan. Sama je 2 soalan ni, cumanya dia lebih susah. Sekejap kasih saya masa sekejap untuk buka slide. Okay. Ni. Benda yang awak kena tahu, perkara yang paling penting di sini. Apabila kita nak melakukan tajuk conditional, kita nak tahu tajuk converse, apa lagi? Inverse, dan akhir sekali kontrapositif. Ingat ya susunan dia macam mana? First siapa, second siapa, next yang ketiga siapa, dan yang keempat siapa, kontrapositif. Sebab kadang-kadang soalan ni kan dia tak bagi susunan yang betul. Jadi awak kena hafal susunan yang sebenarnya. Sebab kalau awak hafal susunan yang sebenarnya, awak boleh tahu bahawa conditional ni adalah P implies Q, converse ni adalah Q implies P dan sebagainya. Okay, kalau awak tahu susunan dia, awak boleh buat dengan baik. Okay, untuk conditional statement ni dia ada banyak sangat. Okay, awak boleh guna if then macam tadi. If then awak boleh guna. Sebab tu saya cakap, kalau awak tak nak guna then pun tak apa. Sebab dia betul juga selagi awak gunakan perkataan if dekat depan. Jadi kan, biasanya 2 ni adalah perkara yang paling kerap digunakan oleh pelajar. Famous Okay. So famous bagi 2 yang atas ni adalah sesuatu yang pelajar memang selalu guna. If then dengan if sahaja. Then tak nak letak. Dan ada juga pelajar yang rajin dia faham bahawa anak panah tu bermaksud implies. Okay, ada juga yang faham bahawa implies tu adalah anak panah macam ni implies. P implies Q macam tu kan. Orang kata P implies Q. So ini pun famous juga. Ada pelajar yang gunalah, ada pelajar tak nak guna. Tapi yang paling dipalaukan perkataan necessary condition, yang ini yang jarang keluar. Okay, jarang. Ini pun jarang. Ini pun jarang. Adalah beberapa yang jarang ni. Jadi perkara yang jarang ni awak kena rujuk balik slide. Okay, awak kena rujuk balik slide. Ni pun jarang ni. Okay, ni semua ni jarang ni. Tapi ni famous. Famous kat sini. Yang ni pun famous. Tapi famous ni yang sakit. Famous yang warna merah ni. Kenapa famous ni yang sakit? Kalau awak lihat kat sini, apa beza if P kemudian Q dengan Q if P? Dia terbalik tau sebenarnya. So hati-hati. Ini adalah formula. Okay, ini adalah formula, awak jangan tanya kenapa. Okay, ini formula dia. Sebab tu hati-hati bila perkataan if ni. Ini paling famous yang paling menyakitkan hati. Kita nampak macam P if Q tau, tapi sebenarnya bukan. Dia sebenarnya Q if P, dia terbalik. Jadi hati-hati kedudukan dia dekat converse, bukan dekat conditional. So saya nak bagi satu contoh. Okay, contoh. Mana contoh tadi? Okay, saya nak bagi satu contoh kat sini. Saya ambil soalan dululah. Okay, saya ambil satu contoh soalan. Ini soalan ni saya sebenarnya ambil daripada past year exam. Oops. Okay. So kita lihat. Dekat soalan ni, example 3. Perkataan apa yang digunakan dekat sini? Yang kata kunci daripada formula. Saya nak kata kunci formula dia je. Whenever. Whenever. Okay, whenever kata kunci dia. So kita gariskan whenever. Bila kita gariskan kata kunci whenever, kita kena nyatakan Q whenever P. Dia punya apa orang kata? Formula dia. Formula dia Q whenever P. Dan bila kita nak state conditional dia,
kita nak state conditional, kita nak state converse, inverse dan kontrapositif. Biasanya pelajar memang selalu sangat guna if then. Okey, biasanya pelajar akan guna if then. Okey. Sekejap, mana template tadi? Sekejap, saya ambil balik template lah. Alamak, hilang. Oh ni. Okey, template ni saya ambil balik. Okey, biasanya pelajar akan guna macam ni, conditional P implies Q. Dia buat macam mana? Dia guna if, then. Ataupun dia guna if sahaja. Dan dia pergi masukkan macam mana? Dia pergi masukkan if he will achieve his target. Ni salah. Okey, ni salah. Kenapa salah? Sebab P berada di depan. Okey, P akan duduk depan, maksudnya if he studies. Itu jawapan yang lebih tepat. Sebab tu kan, perkataan whenever ni merupakan kata kunci untuk awak kenal pasti mana kedudukan P, mana kedudukan Q. Biasanya saya tak akan minta awak terus buat conditional. Sebab apa? Sebab saya akan minta awak cari dulu siapa P, siapa pula Q. Baru masukkan. Maksudnya kena buat macam soalan 2 lah. Macam soalan 2 ni kan. Dia dah bagi siapa tahu siapa P, siapa Q. Ni P, ni Q. Dia dah bagi direct. Tapi kalau macam soalan 3, dia bagi secara menyelinap ataupun sorok-sorok. P kat mana kita tak tahu. Kita kena tentukan dulu siapa P. Baru boleh masukkan dalam conditional. Sebab tu dia ada, orang kata ni adalah tricky. Soalan yang paling tricky. Sebab kita tak hafal, kita tak boleh hafal semua pun. Sebab susah nak hafal. Jadi memang kena rujuk benda ni. Memang sakit lah kalau nak rujuk dia punya formula ni. Okey, tapi cara jawab dia sama macam soalan nombor 2. Lepas awak dapat tahu siapa P, lepas awak dapat tahu siapa Q, automatik awak boleh jawab. Jawab macam biasa macam tadi. If then. Suka sangat kan guna if then, so guna je. Tak ada masalah. Dan sebagainya lah. He will achieve his target. Dan seterusnya. Tak ada masalah. Tapi apa jadi kalau awak tak nak guna if then? Contohlah kan, contoh. Awak nak guna perkataan whenever juga. Boleh, tak ada masalah. Tapi ingat, kalau guna whenever dia akan jadi lain. Dia akan jadi lain. So sebab tu saya tak nak awak pening. Saya nak awak guna if then sahaja. Saya tak nak awak pening. Ini adalah cara lain. Kaedah lain ataupun other ways. Ada alternatif. Okay, ada alternatif. Kalau awak tak nak guna if then, awak guna juga whenever, awak just directly ambil jawapan dia. Letak dekat conditional. He will achieve his target. Terus je direct. Ni nak lagi cepat congak lah. Tapi saya tak sarankan sebab ni bahaya. Ni boleh jadi bahaya. Ni adalah jawapan bahaya. So saya tak galakkan. Tapi kalau awak rasa awak pro, buatlah. Okey. Dan seterusnya tunggu terbalik je lah ikut dia punya formula ni. Okay, sama je. Tapi kalau tak nak, tak apa, boleh gunakan alternatif yang asal. Okey, ini adalah apa orang kata penjelasan ataupun dia punya penyelesaian. Okey, ini dia punya penyelesaian. Solution solution. Solution. So solution dia adalah kenal pasti dulu P, baru awak kenal pasti conditional dan seterusnya lah. Baru awak boleh buat dan jawab macam biasa. Okay, so yang ni saya tahu awak dah faham. If he studies, then he will achieve his target. Kalau converse, terbalikkan dia akan jadi if he will achieve his target and then he studies. Dan seterusnya awak boleh inversekan dia balik lah. If he not studies and then he will not achieve his target, kemudian terbalikkan balik. Itu saja. Okay, yang ni awak boleh tengok balik nota. Nota tu sudah ada dah, tak perlu salin. Okay, awak boleh tengok kat sini. Sebab tu nota ni saya letakkan if then sahaja sebab saya tak nak kelirukan pelajar. Kalau pelajar keliru nanti dia tak nak jawab. Sebab tu saya gunakan if then. Tapi itulah formula ni awak nak cari kat mana? Cari dekat slide 1.1. Okey, cari dekat slide 1.1, muka surat berapa ni saya tak ingat. Tapi carilah dekat slide 1.1 ada je. Formula conditional statement.
Okay, boleh faham tak example 2 dengan example 3? Boleh. 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 Okay. Okay, lihat sekejap. Seminit 2 sebab kita nak sambung kepada example akhir baru kita boleh tamatkan kelas sebab kita lagi setengah jam. Okay, kita sambung lagi. Saya harap awak semua dah ready untuk soalan yang example yang terakhir untuk minggu ni. Okay, kita lihat di sini. Yang ni sambungan dia lagi, sama juga cara yang sama. Cuma yang ini saya harap sangat-sangat awak fokus dengan ayat soalan. Okay, fokus dengan ayat soalan. Okay, kat sini diberi inverse of conditional statement. Jadi kan sebenarnya ini adalah inverse. Sebab dia dah cakap dah, the inverse of conditional statement is given. Maksudnya ayat tersebut merupakan inverse. Automatik kalau dia adalah inverse, terus automatik masukkan dalam ni. Okey, terus masuk, tak perlu tukar apa-apa. She is beautiful if she not wake up. Tapi ingat bila kita nak fahamkan balik, bila kita nak fahamkan balik sebenarnya if ni, hati-hati dia tak sama macam dalam slide saya tulis. If ni kat mana? Kat tengah-tengah. If ni kat tengah-tengah. Hati-hati dia punya tricky dia betul-betul sangat-sangat tricky. Jadi sekarang ni siapa P? She not make up. She not make up. She not make up. Jadi automatik yang ni adalah Q. Kalau awak rasa awak nak buat directly inverse, kedudukan dia betul dah kalau kat sini. Tapi kalau awak tukar if then, kalau awak tukar if then kan, dia jadi macam ni contohlah. Kalau awak tulis kat sini, if she is beautiful, then she not make up. Memang salah. Memang salah. Tapi kalau awak directly ambil macam tadi, betul, tak ada salah pun. Dia betul lah jawapan dia. If she is beautiful, if she not make up dekat inverse, tak ada masalah, dah betul. Cuma itulah hati-hati bila kita nak ubah kepada if then ni, lihat dulu formula. Lihat dulu kata kunci, keyword dia. Lihat dulu keyword. Baru kita ubah balik. So kita ubah macam mana? Kita ubah if, ni tukar tempat lah. She not make up. Tukar dia punya tempat. Dan kita tulis then. Sekejap saya guna warna lain lah sebab nampak hitam je semua. If she not make up.
Okay, then she is beautiful. Contohlah. Okay. So bila awak dah kenal pasti inverse, kita nak cari conditional. Memang cari terus atas. Sebab apa? Sebab condition ni adalah first. Memang terus kena cari conditional. Kalau tak, awak tak boleh cari converse. Melainkan awak boleh congak. Tapi congak ni memang automatik salah lah. Sebab ada beberapa pelajar je yang boleh congak. So untuk tu, saya tak sarankan untuk awak congak. Saya sarankan awak untuk start from number 1. Okay, mulakan dari nombor 1. Okay, dan cara dia adalah awak baca balik. Kalaulah conditional pergi kepada inverse, kita gunakan inverse. Kita akan songsangkan dia. Tapi kalau inverse kepada conditional, kita juga akan gunakan kaedah yang sama, iaitu inverse. Kenapa? Okey, saya bagi contoh. Kalau saya bagi if P then Q. Okey, kemudian kita jadikan dia seperti if Q then P. Ini rumus apa ni? Apa proses yang digunakan? Siapa tahu? Proses apa? Converse. Okey, antara 4 ni proses converse. Sebabnya kita terbalikkan kedudukan dia. Okey, ini kita tuliskan dia converse. Maksudnya apa ni? Conditional pergi kepada converse. Kita gunakan proses converse nama dia. Proses akas. Tapi apa jadi kalau if Q then P, dia tukar tempat jadi if P then Q. Dia guna proses apa kat sini? Maksudnya anak panah tadi kan? Atas ke bawah converse. Tapi kalau bawah ke atas apa jadi? Apa proses dia? Okay, ada check ya? Ada siapa nak jawab? Sama tak proses dia? Saya tak tahu. Okay, proses dia sama. Converse. Jangan keliru. Sama ada conditional pergi kepada converse, kita tahu dia punya proses adalah converse. Tapi kalau converse pergi kepada conditional, proses dia still sama. Converse. Okay, kena ingat tu. Okay, next. Sekarang ni soalan sebenar. Soalan sebenar. Soalan ni, dia tanya awak, saya nak awak cari conditional. Dan sekarang ni kita cuma ada inverse. So sekarang ni inverse pergi kepada conditional, kita gunakan proses apa? Okay, kita gunakan proses yang sama, iaitu inverse. Macam tu je cara jawab dia. Sebab apa? Sebab kita kena find the first one. Okay, kena cari daripada satu. Jadi, apakah jawapan bagi apakah inverse bagi inverse ni? Inverse balik. If she make up, then she is not beautiful. Okay, good. If she make up, then buang not buang not tu dia jadi macam ni. If she make up, then she is not. Okay, not warna merah. Beautiful. Contohlah, contoh. Dan baru awak boleh lakukan proses seperti biasa, conditional dengan converse dan seterusnya kontrapositif. Boleh buat macam biasa. Sebenarnya dia adalah satu step yang biasa, satu step yang awak boleh buat satu-satu. Cumanya ingat, kalau soalan ni dia tanya awak inverse kepada conditional, so gunakan proses yang sama. Okay, jadi kat sini awak boleh tahu dia punya ni. Sekejap saya ambil ni sekejap. If conversekan dia jadi she is not beautiful. Kemudian then she make up lah maksudnya. Kita tukar tempat dia. Ni cara yang sama macam asal. Kemudian akhir sekali kontrapositif. Kontrapositif ni awak terbalikkan inverse dia.
Maksudnya awak tukar tempat. Okay, awak tukar tempat lah. Macam biasa yang awak belajar pada example 2 tadi tu. If she is beautiful, then she not makeup. Oops, salah pen. Then she not makeup. Sebab tu kan, hati-hati tau. Sebab soalan ni memang sangat tricky. Dan hati-hati tengok formula. Dia gabungan example 4 ni gabungan daripada example 3 dengan example 2. Dan dia akan tambah sedikit cara awak nak belajar. Apa proses yang dilakukan apabila dia melangkah jauh. Kalau inverse kepada conditional, cara dia sama macam conditional kepada inverse. Okay, proses yang sama. Okay, yang ni proses dia awak boleh tengok rumus kat sini. Negation P implies negation Q. Okay, mestilah proses yang sama. Okay. Tu contoh example 4, awak boleh lihat pada notes yang saya letakkan kat sini. Sama je jawapan dia. If she not makeup, then she is beautiful. Dekat sini saya letak kedudukan dia lain. Inverse ni kat atas sekali. Tapi sebenarnya sama je. Sebab tu saya cakap kedudukan dia tak penting. Yang penting jawapan dia. Ni awak tengok conditional kat sini. Jangan tertipu dengan kedudukan dia. If she makeup, she is not beautiful. Ni jawapan dia. If she makeup, then she is not beautiful. Okay, baru awak cari converse dan kontrapositif. Okay, baru betul lah jawapan dia. Ni converse dan ni kontrapositif. Okay. So itu berkenaan dengan soalan nombor 4, example nombor 4. So kita tengok soalan last. Saya ambil template. Okay, saya nak tanya soalan ni bagi apa? Kontrapositif. Okay, keyword pertama kontrapositif. Ingat cari keyword. Soalan pertama keyword dia kontrapositif. Okay, keyword yang kedua. Dalam statement kontrapositif ni, apa keyword dia? Only if. Okay, good. Only if. Yang ketiga, kenal pasti P dan Q. Okay, P siapa? We have no money. We have no money. Okay, sekejap saya pun tak ingat. Sekejap. Tengok balik. Ni. Only if, only if, only if, only if. Only if. Ni bawah ni. Warna merah tak nampak. Okay, warna merah ni P, only if Q. Maksudnya direct je. Okay. Benda tak nampak pula. Okay, sekejap. So ni P, ni Q. P, only if Q. Okay, ni P only if Q. Ni adalah formula dia. Saya tak tahu kenapa dia warna merah. Mungkin famous juga kot. Saya tak sure. Okay, so kita dah kenal pasti P kat sini, Q kat sini. Jadi automatic kan. Sekejap. Saya rasa saya silap kat sini. Sebab ni kontrapositif. Lupa. So only if ni macam mana nak buat? Sini adalah we have no money lah tadi, betul lah jawapan dia. P. Kenapa we have no money ni adalah P walaupun only if ni dekat sini? Kenapa we have no money ni jadi P? Kenapa only if ni dia tak ikut rumus ni? Sebab dia kontrapositif. Okay, good. Siapa yang jawab tadi? Sebab dia kontrapositif. Okay, kontrapositif ni adalah negation Q implies negation P. Tapi ini adalah negation P ni adalah negation P. Ni apa? Negation Q. Ni memang double tricky dah. Saya pun keliru sikit. Tapi good lah mana yang dapat tadi. Okay, so ni adalah negation P.
dan ni adalah negation Q. So awak lihat only if ni maksudnya dia directly. Okay, dia directly jawapan. Maksudnya kedudukan dia macam ni, straight. Ataupun awak tak perlu pening-pening, tulis dulu siap-siap. Tak perlu pening tulis dulu siap-siap macam tadi saya ajar. We will not having a trip. Okay, jangan pening-pening, tulis dulu macam ni Only if. Tulis dulu macam tadi, only if we have no money. Tulis dulu. Okay, kemudian saya ajar apa ni? Only if ni kita ubahkan jadi if then. Okay, only if ni kata kunci dia kan, kita ubah jadi if then. So if kat sini, if, kemudian then kat sini tengah-tengah. Maksudnya kat sini, ni merupakan negation Q, ni merupakan negation P. Okay, nampak tak? Sebab dia directly if then. If P then Q. Sama je. Tak perlu ubah PQ tu. Just potong only if ni, jadikan dia seperti if then. Okay, potong only if, kita jadikan if, kita jadikan then. So dia jadi macam ni lah. Yang ni negation Q, ni negation P. Kenapa? Sebab dia berada dekat kontrapositif. And then cari conditional dia. Okay. Conditional dia if, then. Siapa tahu conditional dia apa? We were having a trip. If we have money. If we have money, then we will having a trip. Good. Okay, ramai yang jawab betul. Maksudnya awak faham. Yang ni awak nampak kan negation P, awak potong no ni, jadi we have money lah. If we have money, then we will having. Okay, will having. Kenapa? Kita juga potong not ni sebab kita nak menafikan kebenaran dia. Having a trip. Ini kalau awak buat daripada kontrapositif ke conditional. Boleh je kalau awak nak try buat daripada bawah ke atas. Contohnya macam kontrapositif ke inverse dulu. Boleh, tak ada masalah. Awak tukar tempat and then awak cari converse dan seterusnya. Tapi nanti otak awak pun akan jadi tunggang terbalik. So sebab tu saya cakap gunakan kaedah kaedah yang sama. Kalau conditional ke kontrapositif, kontrapositif. Kalau kontrapositif ke conditional pun sama. Kontrapositif. Mesti sama. Proses yang sama. Okay, dan seterusnya awak boleh cari. Dia memang makin pening Okay, sekejap. Yang tu dia tinggal Mana? Then we will. We. Dia ternampak. Okay, nice. Okay. So kita pun salin balik. If we will having a trip. Yang ni kita converse je lah. Okay, then we have money. Walaupun ayat dia bahasa Inggeris dia pelik sikit tapi biarlah. Dan yang inverse ni pun samalah, kita just inverse ni tak apa, tak perlu risau sebab kita boleh terbalikkan negation P dengan negation Q ni Boleh je ambil daripada kontrapositif sebenarnya. Kita terbalikkan dia jadi we have no money. Then we will not having a trip. Kan? Macam itulah jawapan dia. Senang. Okay, saya nak tanya, awak faham tak untuk soalan nombor 4 ni? Walaupun tricky sikit. Faham. Okay. Faham Okay, good. Nanti kan, kalau ada masa awak try lah buat ni. Kalau ada masa saya tak paksa pun. Kalau ada masa try buat semua soalan yang saya bagi ni. Mana yang saya dah terangkan tu boleh je terus ambil balik jawapan. Yang mana yang dah salin lah. Ini tak kisahlah kalau self practice ni awak nak buat ke tak. Tapi kalau awak buat kira macam mengukuhkan kefahaman. Dan awak boleh terus upload jawapan dalam bentuk file sama ada Word atau PDF ke dalam ni apa orang panggil Google Classroom. Okay, cara hantar dia senang je. Kita just tekan tepi ni yang tanda 3 ni.
Okay, oops. Okay, tekan tanda 3 ni dan apa kat sini keluar awak punya adalah to do kan. Okay, to do sebab saya admin. Kalau pelajar dia akan jadi to do untuk dibuat. So kalau awak tekan nanti dia akan pergi kepada apa tugasan yang ada dan awak boleh tekan apalah. Dia ada tekan turn in lah apalah kan. Turn in tu maksudnya hantar. So hantar dan saya akan tandalah simak jawapan betul ke tak. Kalau betul-betul lah, kalau salah-salah. Dan skema jawapan saya ada sebab saya tak nak upload sekarang sebab nanti kira macam tak best kan. So minggu depan baru saya upload jawapan. Maksudnya sebelum atau selepas kelas lah. Alright. So ada apa-apa tak nak tanya berkenaan dengan pembelajaran kita hari ni? Tak ada. Tak ada Tak ada. Okay, sekejap sebelum. Faham cikgu. Okay, sekejap nak ambil ni lah satu survey, saya nak buat survey. Jadi siapa yang hadir hari ni boleh isikan survey dalam Google Form. Google Form ni nak tekan dekat sini Google Meet ni ada ruang chat kan. Tekan link ni dan isikan ni apa survey yang saya nak kumpulkan. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak awak rehat dulu, rest dulu dan kita akan tamatkan kelas malam kita pada sekarang lah dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi. Terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Thank you.